Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan umul kitab, dengan pahala fatihah kita bacakan nanti kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, ulama zaman, khususnya kepada Syekh Muhammad Al-Khudaribi, dan tidak lupa juga kepada pentahqiq dan komentar kitab selama ini iaitu Ustaz Samir Ahmad Al-Attar. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, para syuhada, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, di Mesir, di Syria, di Yaman, di Selatan Thai, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah tuan-tuan, untuk menambah baik lagi majlis kita pada malam ini, saya mengajak terutama diri saya sendiri dan kepada tuan-tuan untuk sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memberkati, merahmati, meridai kita lagi insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. ربي تمم بالخير. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah. Pertama-tamanya mari sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah karunia nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita,
dapat sama-sama kita bertemu dan bersua lagi pada malam ini, dan kita harapkan semoga pertemuan kita pada malam ini penuh dengan keberkatan, keredaan, rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tuan-tuan, pada malam ini kita akan sambung lagi pengajian kitab Sirah Nurul Yaqin yang telah dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Khudaribi, dan telah ditahqiq lagi semula kitab ini oleh Syekh Samir Ahmad Al-Attar. Masih lagi membicarakan mengenai bab gerakan pemikiran sebelum pengutusan. Muka surat 53. Betul Atas sekali boleh. Setengah. Umayyah bin Abu Sid. Nabi SAW akan menghancurkan orang musyrikin hingga ke akhir dunia dengan kekuatan Quran. Gitulah sikit. Syekh menyambung lagi kata-kata beliau, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi berkata kepada mereka, kami bersamanya akan memerangi dan membunuh kamu sebagaimana kaum Ad dan Aim dibunuh. Kata-kata ini diluahkan disebabkan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut di dalam kitab-kitab mereka, ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menghancurkan orang-orang musyrikin sehingga ke akar umbinya dengan menggunakan kekuatan ketenteraan. Mereka tidak menyangka bahawa perasaan dengki dan kejahatan yang ada di dalam hati-hati mereka akan menjadikan mereka bertindak menolak agama yang sebenar. Dengan itu mereka layak untuk menerima azab di dunia dan di akhirat. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab kali ini tuan-tuan masih lagi berkisar peristiwa-peristiwa yang berlaku sebelum pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para penulis ataupun penulis musannif menggambarkan kepada kita bagaimana keadaan masyarakat, pemikiran mereka sebelum pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada awal mereka ini tuan-tuan, mereka menanti-nantikan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menantikan Nabi akhir zaman, menantikan seorang Nabi, seorang Rasul. Bahkan bukan sekadar penantian dalam diri mereka terhadap seorang Nabi dan seorang Rasul, tetapi dalam masa yang sama tuan-tuan, pengharapan mereka supaya kedatangan ataupun kebangkitan Nabi dan Rasul itu daripada kalangan mereka, iaitu kaum Yahudi ataupun Nasara. Mereka mengharapkan supaya Nabi itu datang daripada kalangan mereka. Itulah sehinggakan mereka berkata tuan-tuan, kata-kata ini diluahkan disebabkan apa mereka kata, kami bersamanya akan memerangi dan membunuh kamu sebagaimana kaum Ad dan kaum Aim dibunuh. Maksudnya tuan-tuan, permusuhan awal dengan kaum Arab ini, di antara Yahudi dengan Arab ini, daripada sebelum lagi kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan dia kata apa tuan-tuan, Yahudi kata, kalau katalah besok Nabi bangkit daripada kalangan kami, maka kami akan bersama-sama Nabi dan juga Rasul untuk memerangi dan membunuh kamu, wahai kaum bangsa Arab. Ini kata-kata mereka. Di sebalik daripada itu, itulah pengharapan mereka supaya Nabi akhir zaman ini dibangkitkan daripada kalangan Yahudi. Mereka tidak menyangka bahawa perasaan dengki dan kejahatan yang ada di dalam hati-hati mereka akan menjadikan mereka bertindak menolak agama yang sebenar. Dengan itu mereka layak untuk menerima azab di dunia dan akhirat. Jadi keikhlasan yang sebenar daripada hati mereka itu tidak ada tuan-tuan, kerana harapan mereka Nabi yang bangkit akhir zaman itu daripada kalangan mereka, supaya mereka itu dapat berjuang dengan Nabi. Kerana apa? Kerana Nabi itu daripada bangsa dia. Jadi kalau Nabi itu bukan daripada bangsa dia tuan-tuan, sudah pasti dia bertolak. Itu sebabnya tuan-tuan, Yahudi dan Nasrani ini mereka menolak kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara punca yang paling besar penolakan tersebut kerana Nabi akhir zaman itu didatangkan ataupun dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kalangan bangsa Arab. Di sini nampak tuan-tuan bagaimana ibrah pengajaran yang Allah Taala ajarkan kepada kita, supaya setiap tindakan, amalan, perbuatan, langkah yang kita lakukan itu tuan-tuan mestilah benar-benar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita lakukan sesuatu perkara itu benar-benar kerana Allah Subhanahu Wa Taala, sudah barang pasti apa sekalipun perkara yang berlaku, maka dia tidak akan mengganggu gugat amalan dan perbuatan tindakan yang kita lakukan.
Itu sebabnya tuan-tuan, di dalam kitab sirah yang lain, terutamanya Syekh Sa'id Ramadan Buti memberikan satu penerangan dan penjelasan di dalam kitab beliau tentang perlunya kita meletakkan akidah itu berada di hadapan dan iradah itu berada di belakang. Jika kita letakkan iradah itu di hadapan dan akidah itu di belakang, maka sudah barang pasti dia akan membuatkan kita sebagaimana kaum Yahudi menerima kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan menolak. Kerana apa? Kerana tidak matching di antara perkara yang berlaku dengan iradah kemahuan yang ada dalam dirinya. Itu sebabnya tuan-tuan, iradah ataupun kemahuan dalam diri kita itu perlu diletak di belakang, dan di hadapan kita yang utama itu adalah akidah, keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila diletakkan akidah itu di hadapan, keimanan, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah tuan-tuan jalan untuk menjadikan kita seorang yang benar-benar mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala, sekalipun perkara yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bertentangan dengan kemahuan kita. Kerana apa? Kerana yang ada di hadapan itu tidak ada lain kecuali tuan-tuan akidah yang sebenar-benar, keimanan, kepercayaan yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kalau kita lihat dan kita teliti bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan berada di kota Mekah selama 13 tahun. Tidak ada kerja lain, tidak ada perbuatan ataupun tindakan pemasakan yang lain yang diberikan oleh yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Mekah kecuali penerangan dan pemasakan tuan-tuan akidah yang sebenar-benar kepada mereka. Diberikan akidah yang baik tuan-tuan, pemahaman yang baik terhadap akidah yang sebenar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjelaskan, Rasulullah menjelaskan tuan-tuan dan memberikan pemahaman yang sebenar-benar tentang akidah yang sebaik-baiknya. Itu sebabnya kalau kita lihat dan kita teliti, setiap peristiwa-peristiwa yang berlaku di Mekah itu pasti ada ibrah dan pengajaran daripada Allah SWT untuk mengemas kini dan menambah baikkan lagi keimanan umat Islam yang berada di Mekah. Dan hasilnya tuan-tuan, bila tika mana para sahabat dan kaum muslimin umumnya ketika itu yang berada di Mekah melakukan hijrah daripada kota Mekah ke Madinah, kemudian tuan-tuan, di antara pensyariatan awal ketika mereka berada di Madinah iaitu peperangan Badar. Itu di antara tuan-tuan. Dan ini di antara buah hasil yang disebut oleh para ulama betapa hebatnya tuan-tuan natijah dan hasil pentarbiahan 13 tahun pemasakan akidah di Mekah. Akhirnya tuan-tuan, Allah Ta'ala realisasikan dan gambarkan kehebatan keimanan itu melalui peperangan Badar. Bagaimana tuan-tuan dalam peperangan Badar yang cukup ma'ruf, semua orang tahu, 313 orang tuan-tuan berhadapan dengan musuh 1000 orang. Kemudian sampailah di tengah-tengah peperangan, 13 orang tadi lari pula, adalah tinggal 13 yang ada 313 orang. Kemudian yang 13 orang tu pula tuan-tuan, bila dapati pihak musuh tu 1000 orang, mereka pun lari. Bukan sekadar lari tuan-tuan, bahkan pergi pula memihak kepada 1000 orang tadi, kerana memandangkan kemenangan itu pasti berpihak kepada 1000 orang. Inilah tuan-tuan bagaimana Allah Ta'ala memberikan pengajaran dan gambaran yang sangat besar kepada kita, bahawa bagi umat Islam itu perkara asas yang paling penting dijaga, dipelihara, senantiasa dikemaskini, iaitu akidah yang sebenar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tuan-tuan, peperangan itu memihak kepada umat Islam. Kerana Allah Ta'ala itu memerintah, dia suruh kita buat. Dia suruh kita buat dan dia nak tengok sejauh mana usaha kita dalam melakukan arahan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hasilnya tu tuan-tuan, bukan hak kita pada untuk meletakkan di mana hasil apa yang telah kita usahakan tadi. Kerana yang hasil itu adalah hak Allah. Allah Ta'ala nak kita buat, tapi hasilnya itu hak Allah. Sebagaimana peristiwa yang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Bila ketika mana tuan-tuan Nabi Allah Ibrahim AS itu dibakar, dengan marah api membakar Nabi Allah Ibrahim AS. Tiba-tiba tuan-tuan, kisah ni dilakarkan sendiri oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Bagaimana seekor burung hudhud berulang alik tuan-tuan,
daripada sungai, membawa air dan dengan paruhnya tuan-tuan pergi ke tempat yang dibakar Nabi Allah Ibrahim AS, dan dituang air yang daripada paruh tu tuan-tuan terhadap api, ke atas api yang membakar Nabi Allah Ibrahim AS. Cuba bayangkan tuan-tuan, sebesar paruh burung hudhud itu, jangan kata api yang marak membesar, bahkan tuan-tuan api yang kecil itu pun mustahil dapat dipadam dengan air yang berada daripada paruh burung hudhud. Berulang-alik tuan-tuan. Tetapi dalam masa yang sama tuan-tuan, rupanya tindakan burung hudhud tersebut didapati oleh seekor kedai. Kedai memandang, hudhud, dia kata, apa kau buat wahai hudhud? Lalu ketika itu burung hudhud tersebut tuan-tuan, dia kata, aku sedang berusaha memadam api yang sedang marak membakar Nabi Allah Ibrahim AS. Apa kata kedai tuan-tuan? Kedai kata, gila ke? Ni yang sering kali kita dengar hari ni. Gila ke? Kan buat satu benda yang di luar jangkauan manusia. Pasti gila perbuatan ini, dia kata. Lalu ketika itu tuan-tuan, apa jawapan burung hudhud? Jawapan burung hudhud, wahai keldai, dia kata, setidak-tidaknya besok bila di mana di akhirat nanti, Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepadaku, apakah tindakanku, apakah usahaku untuk menjaga dan memelihara, menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim AS, setidak-tidaknya dengan air yang ku ambil dengan paruhku ini menjadi jawapan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Tetapi wahai keldai, besok bila Allah Ta'ala tanya kamu, apa yang telah kamu usahakan untuk menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim AS, apa yang kau akan jawab? Ketika itu tuan-tuan, keldai terdiam dengan apa yang telah diberikan sebagai satu jawapan daripada burung hudhud. Ini salah satu gambaran tuan-tuan, bagaimana pengajaran yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, bahawa Allah Ta'ala perintah kepada kita supaya kita buat, tetapi hasilnya itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita meletakkan tuan-tuan, berusaha, pasti yang di hadapan itu adalah akidah, keimanan, kepercayaan kita kepada Allah, dan meletakkan iradah kemahuan kita itu berada di belakang. Itulah tuan-tuan peristiwa yang berlaku sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pihak Yahudi dan Nasrani ini tuan-tuan, pada awalnya mereka itu menanti-nantikan kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman. Tetapi bila di mana tuan-tuan didapati bahawa nabi akhir zaman itu datangnya daripada bangsa Arab, kekecewaan yang berlaku dalam diri mereka, dan akhirnya mereka tuan-tuan menolak segala ajaran dakwah dan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya tuan-tuan, kalau kita lihat dan kita teliti, setiap persyariatan Allah Subhanahu wa ta'ala ini tuan-tuan, ada ketika dia datang boleh diterima oleh akal. Allah Ta'ala mensyariatkan sesuatu perkara itu tuan-tuan, ada ketika dia boleh terima akal. Ada ketika tuan-tuan Allah Ta'ala nak syariatkan sesuatu itu tuan-tuan, dia tak boleh nak terima akal, tak ada jawapan dia tuan-tuan. Itu sebabnya tuan-tuan Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan juga pemimpin-pemimpin daripada kalangan kamu. Ayat ini tuan-tuan, secara perinci Allah Ta'ala nak memerintahkan kepada kita supaya kita ini taat pada Allah, mentaati Allah. Taat pada Allah, taat pada Rasul ni tuan-tuan, taat yang tidak ada belah bagi. Taat tanpa ada sedikit pun pertikaian ataupun persoalan terhadap apa yang Allah Ta'ala perintah ke atas kita. Bahkan ulama sebut tuan-tuan, tidak ada istilah taat membabi buta bila taat tersebut kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Tetapi tuan-tuan, di dalam ayat tersebut taat kepada pemimpin, ulama tafsir sebut maka ketika itu ada syarat. Selagi mana pemimpin tersebut memerintah benar-benar berpandukan menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai perundangan, maka ketika itu wajib taat pada pemerintah. Tapi kalau dia memerintah tanpa menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai perundangan, maka ketika itu tidak wajib kita taat. Ini keadaan tuan-tuan.
Itu sebabnya apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, ada ketika tuan-tuan kita boleh terima dengan akal, ada ketika kita tak boleh terima dengan akal. Contohnya tuan-tuan seperti solat. Solat tuan-tuan, solat subuh 2 rakaat, solat zuhur 4 rakaat, solat asar 4 rakaat, solat maghrib 3 rakaat, solat isyak 4 rakaat tuan-tuan. Kalau lihat dan teliti tuan-tuan dalam kitab-kitab fiqh lama, para ulama sendiri tuan-tuan tidak dapat menguraikan tuan-tuan apakah fadilat ataupun kelebihan di sebalik daripada angka-angka tersebut. Kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa zuhur 4 rakaat? Kenapa asar 4 rakaat? Kenapa maghrib 3 rakaat dan isyak 4 rakaat? Maka ketika itu tidak ada alasan lain yang kita dapati dalam kitab-kitab fiqh kecuali ulama menyatakan litta'abbud. Apa yang kata litta'abbud? Kecuali untuk mentaati Allah, taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kata duduk. Allah Taala kata 4. Allah Subhanahu Wa Taala kata asar 4. Maghrib 3. 4 taat. Ikut terus. Apa persoalkan? Kenapa 3? Kenapa 3? Kenapa subuh tu? Patutnya zuhur tu jangan 4, sebab tengah kemuncak kerja. Ini kita tuan-tuan. Itu sebabnya taat pada Allah itu, dia ada ketika tuan-tuan dia boleh terima akal, ada ketika tak boleh terima akal. Itu sebabnya di dalam kehidupan kunci utama ialah meletakkan akidah yang baik itu di hadapan. Jadi nak akidah yang baik ni pula tuan-tuan, bagaimana cara? Bagaimana cara kita nak meletakkan akidah ini benar-benar baik dalam kehidupan kita tuan-tuan? Jadi mahu ataupun tidak tuan-tuan, ulama menggaris pandukan untuk mendapatkan akidah yang baik, sudah barang pasti tidak ada jalan lain kecuali seorang itu mendatangi majlis-majlis ilmu.